A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimat rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung kat mana? Hari Tarwiyah, ya. Sebelum tu kita ulang balik sikit secara ringkas. Kita sudah habis umrah. Okey. Di Malaysia sebelum pergi kita buat amalan sunat sebelum musafir. Tahu tu. Luruskan niat. Betul tak? Wasiat, belajar dengan betul. Okey, kemudian hari nak pergi mandi sunat musafir, solat sunat musafir sekiranya waktunya bukan waktu tahrim. Okey, berdoa dengan doa musafir. Bergerak kita nak pergi ke Madinah ni. Okey, sampai di Madinah kita ada 3 tujuan nak pergi Madinah. Pertama, nak ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan supaya ziarah ini menjadi sebab kita mendapat syafaat baginda. Okay. Yang kedua, nak semayang dalam Masjid Nabawi tiap-tiap waktu dengan mendapat takbiratul ihram bersama imam. Yang ketiga, nak ziarah tempat-tempat bersejarah untuk menghayati sejarah perjuangan Nabi dan juga berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Maka dalam ketiga-tiga objektif tadi terhimpunlah. Ziarah ada 2. Pertama ziarah dalam, yang kedua ziarah luar. Kita sampai sekejap akan dibawa ziarah kubur Nabi, ziarah Baqi' dan ziarah Raudah dan juga mungkin sekitarnya, bergantung kepada kita pergilah. Kalau muassasah dia tak boleh buat banyak pasal dia nak handle orang ramai. Petugas tim ziarah ni ada 6 orang je kat Madinah tu. Nak handle berapa kereta ni, puluh-puluh ribu orang. Okey, kalau pergi dengan package lain kita bayar mahal. Package yang mahal pula bawa ustaz daripada Malaysia. Orang yang package mahal pula, bukan package yang mahal, orang tu yang banyak duit pula bawa ustaz sendiri. Tak nak dia pakai ustaz orang. Kan? Pergi umrah request. Saya pernah tahu baju travel telefon saya. Bulan ni dah patutnya pergi. Ustaz boleh tak pergi ke Mekah 10 hari je. Ni ada seorang gini-gini, dia minta guru agama khas untuk keluarga dia. Saya kata saya tak boleh tinggal kursus haji sebab saya tak minat macam tu. Sebab kita kadang-kadang jadi kuli. Pasal dia bayar kita, dia rasa kita ni dia bayar, dia suruh apa yang dia nak suruh. Bukan dia hormat kita sebagai ustaz pun. Dia tenyih kita, so tolak beg dia lah, suruh apa, tak sama sekali mak datin. Maaf cakap lah. Kan dia lebih hebat pada datuk. Itu pengalaman kita, cerita tu. Dia tak belajar sejarah. Dalam sejarah Islam, orang-orang jahiliah dulu yang kaya, berhala pun tak kongsi dengan orang. Tuhan dia pun tak boleh kongsi dengan orang. Tuhan dia, semua orang lain tak boleh sembah. Itu yang kaya. Kan? Macam kita lah, kalau kaya sangat kita buat surau dalam rumah kita, kita tak pergi surau orang, takut jumpa orang lain. Okey, tak apa. Ziarah dalam, kemudian ziarah luar, untuk menziarah tempat-tempat bersejarah tadi tu di Madinah. Kemudian di Madinah juga kita buat persiapan untuk buat umrah. Betul tak? Okey. Pertama, amalan sunat sebelum berihram. Mana-mana yang belum buat, kita buat kat sana. Yang dah buat kat Malaysia tak apa, pasal sana paling kuat, paling lama pun 8 hari je. Mana cukur bulu-bulu tu boleh buat kat Malaysia lagi. Potong kuku, balik kat sana dan sebagainya. Mandi sunat ihram, pakai ihram di hotel kita. Bergerak kita sampai ke Bir Ali untuk berniat ihram. Solat kena cari celah-celah kat solat situ. Okey, kita dah ada kat Madinah 8 hari duduk Madinah. Kita belum mula musafir sekali-sekali selagi tidak keluar daripada kawasan Madinah. Mana jangan semaya jamak. Oh, umrah tak apa, duduk 3 hari. Nak pergi Mekah ni lepas Zuhur, dia semaya jamak terus dengan asar, malah nak berhenti ke arah. Okeylah. Tapi lepas semaya asar jangan pula semaya sunat ihram. Dulu kadang-kadang bercelaru kat situ. Ya kan? Dulu zaman-zaman 10-20 tahun dulu, saya mula mengajar haji apa semua,
Orang semayang macam tahi cicak. Datang kursus petugas haji ni, datang kursus daripada daerah-daerah, petugas kursus di Kelana Jaya. 3 hari pertama dia semaya jamak, lepas tu baru semaya biasa. Jadi waktu saya mengajar solat jamak dan qasar, yang masa saya buat kat sini tu ringkas je. Timbul isu tu, kami 3 hari pertama itu semayang taib cicak nama dia. Awak semayang membolehkan awak semayang kerana musafir. Musafir ni apabila kita nak duduk satu tempat lebih pada 3 hari, sampai saja putus musafir. Kena faham sesuatu. Awak datang kursus seminggu, sampai habislah musafirnya. Selagi tak keluar daripada situ pula, habislah musafir, tak boleh lah semayang jamak. Sebab kita belajar dulu tak berapa matang. Kan? Allah. Zaman dulu lagi teruk. Tahun 80-an. Saya mula kerja. Takkan kita kerja ni, kita nak ceramah sendiri semua, kita jemput orang. Jemputlah seorang ustaz mengajar. Ada orang tanya bab solat. Daripada Kuantan, masuk waktu zuhur, sampai di Mentakap, semaya zuhur jamak. Dulu kan jalan lama. Kuantan tu kira jauh tu. Kemudian sampai Kuala Lumpur, waktu asar masih ada lagi. Macam mana? Dia kata jangan balik pusing Kuala Lumpur. Dah kereta raung, macam kapal terbang tak boleh landing. Saya nak stop, saya jemput dia. Sebab tu saya jarang nak rekomen orang ceramah. Sebab kita tak tahu dia nak cakap apa. Ni cerak ustaz gila punya kerja ni. Maya jamak buat apa? Dia sampai-sampai tak boleh balik ke rumah selagi tak maghrib. Pasal asar masih ada lagi. Okey, tak apa. Mandi sunat, ihram, pakai ihram, pergi ke miqat, niat ihram umrah. Okey. Lepas tu lepas niat kita tertakluk pada larangan ihram. Betul? Berapa perkara? 13. Oh, straight forward to 13. Kan. Saya kadang-kadang tak 17. Hai. 13 kan ustaz? 17 tapi tolak 4. Pasal dah nampak ngantuk. Ni kan. Dah nampak dah tengkuk dah tunduk ke bawah tu, dia kena angkat sikit. Lepas tu sampai ke Mekah, kita disunatkan baca doa masuk Mekah. Betul tak? Lepas tu kita tunggu taklimat nak pergi tawaf. Okey, ingat pesanan saya sebelum kita tawaf, apa nak kena buat? Bawa air zam-zam. Yang kedua, itu atas bas ni nak pergi tawaf. Takkan nak makan tamar tengah tawaf. Siap berwudu. Yang ketiga, bersama mahram. Ada yang ingat. Tak apalah. Pasal tak lalu lagi, tak ingat, tak biasa kan. Saya pun zaman dulu mengajar tak cerita ni. Pasal tak ada pengalaman. Setelah pengalaman orang tanya, ustaz, suami saya kat mana? Ustaz, tandas kat mana? Wuduk tak ambil lagi. Saya kata mengajar besok kena sebut ni. Kalau macam ni. Kalau tidak berulang benda yang sama. Betul tak? Kita pun pergi tawaf. Okey. Lepas tawaf, sa'i. Lepas sa'i, tak bergunting. Bergunting baru terhasil tahallul. Bertahallul tak kena. Apa makna tahallul? Membebaskan kan? Jadi membebaskan. Tu silap daripada dulu sampai sekarang. Tidak ada perkataan bertahallul. Terhasillah tahallul selepas gunting tadi. Okey. Dan itu tertib. Okey. Habis umrah. Orang datang daripada Malaysia pula terus ke Mekah, landing di Jeddah, naik bas terus ke Mekah. Okey, sedikit perbezaan. Pertama, amalan sunat sebelum musafir dan amalan sunat sebelum berihram buat di rumah dia. Apa dia? Yang sebelum musafir tadilah wasiat dan sebagainya. Sebelum berihram, mandi sunat ihram, pakai ihram. Buat kat rumah. Dalam perjalanan kan susah. Dah siap semua,
keluarlah dia daripada rumah nak tuju ke Mekah. Sebab tu dia kena siap pakai ihram. Ada juga orang kes berlaku naik kapal terbang pakai t-shirt. Pak cik ni semua pakai ihram, dia seorang pakai t-shirt. Dia pun pening kepala dia, kenapa orang pakai ihram semua? Ni pasal ada yang mengajak lah, atas kapal terbang pakailah. Ni 400 orang ni tanah kapal terbang pasal mana? Kalau semua nak pakai atas tu, nak pakai kat mana? Dan tandas tu kotor. Jadi tu ajaran sesat. Walaupun yang mengajar tu ustaz, kadang-kadang ustaz ni samsing je, dia tunjuk dia pandai. Dia tak pakai ihram ni, dia pakai baju biasa semua. Jemaah dia ikutlah. Atas kapal terbang senyap dia tukar pakai ihram. Dia seorang boleh lah. Lepas tu orang ramai nak tukar kat mana. Susah. Sebab tu kita kadang-kadang ilmu yang ada pada kita jangan nak show korang. Ya kan? Kita boleh buat pada kita seorang. Kalau ramai nak buat macam mana? Saya kat Mekah, dalam bertugas 13 kali saya bertugas haji ni, tak pernah saya pergi tahlul awal dulu sebelum jemaah tahlul awal. Okey, kita janji malam sekarang kita pergi melontar Jamrah Kubra nak dapat tahlul awal. Saya tak akan pergi dulu. Ada orang dia pergi siap dulu, dia melontar siap dah pakai keseluar, pakai apa semua dah, baru ajak jemaah pergi. Tahun 2003 saya mendapat tugas berat. Jarak kemah saya 7 km daripada Jamrah Kubra. Sampai kat sana, dia beri tanggungjawab, tapi saya dapat istimewa pula di Mekah, hotel saya paling dekat. 200 meter saja dengan masjid. Depan Masjid Kucing dulu. Saya pun ceramah, tak cerita ke jemaah lagi ni, cerita ke jemaah. Kita bersyukur tuan-tuan dapat datang haji tahun ni. 25,000 sahaja jemaah haji kita, kota kita 25,000 masa tu. Tak ada dapat tambah seorang pun. Jadi tuan-tuan dapat datang ni beruntung. Kena bersyukur banyak-banyak pada Allah, jangan songeh banyak sangat. Okey, kena sabar lebih, kena apa lebih dan sebagainya. Dan kita paling dekat tu, orang pakej dengki kat kita tu pasal dia di belakang kita depan dia. Dia bayar mahal. Seminggu sebelum wukuf, sebelum pergi wukuf, ceramah kita tentang masyair. Di situ bahasa cerita tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita sebulan duduk senang, dia nak minta pengorbanan kita selama 5 hari. Tuan-tuan duduk kita besok, kemah kita 7 km dekat Melontar. Jangan risau, setakat ni tak ada lagi orang mati pergi buat haji, kecuali degil kan, dah sampai ajan nak macam mana. Saya dah mula susun jadual melontar. Masa tu kerajaan Saudi tak campur tangan, kita buat sendiri. Saya combinekan, saya jamakkan melontar tadi. Tu mula timbul isu melontar jamak dan sebagainya. Alhamdulillah berjaya. Penatlah kita zaman tu, tak apalah, saya muda lagi, tak ada susah sangat kan? Malam tu saya berjalan lebih 20 km, 7 km jarak. Pergi sekat telefon, ustaz ada orang sakit tepi jalan ni. Patah balik saya ke belakang. Kak, kenapa ni kak? Kak sebenarnya sakit jantung. Kak, kenapa datang? Kan saya dah ceramah bagi tahu yang sakit jantung wakil. Nak cuba. Dia ingat. Nu jemaah dah kesana, kata tuan pergi dulu. Saya nak sampai tempat melontar tu, jemaah yang awal dah balik. Jemaah saya dah balik. Kami balik dulu, saat balik tak apa. Tu nak cerita. Akhir sekali berjaya saya. Pertama kali mula-mula duduk jauh. Dia panggil kawasan Muhassir. Dia Jamarah ni ada 3 tempat sana. Satu dia panggil Mina Jamarah, dekat dengan Jamarah. Yang kedua Mina Muaisim, tempat kita duduk sekarang. Yang ketiga Mina Muhassir, paling jauh. Jadi duduk yang paling jauh. Dalam kemah saya dah tempat mabit di Muzdalifah, dalam kawasan Muzdalifah. Berjaya alhamdulillah. Pergi bertugas haji tahun berikutnya, tiba-tiba tabung haji minta saya
apa nama ni, cerita pengalaman saya kepada petugas-petugas tabung haji, travel dan juga syarikat-syarikat swasta. Kenapa ustaz boleh apa nama ni, boleh kawal jamaah walaupun duduk 7 km? Apa saya pun tak ingat apa saya buat. Last kali baru saya ingat satu poin. Dia kata satu poin penting, kita bersama jamaah jangan tunjuk kita pandai sehingga jamaah kecil hati. Oh ustaz tak apalah, dia tahu buat dulu, kita tak buat lagi. Susah senang mesti sama-sama, barulah orang seronok dengan kita. Ini mentang dia ustaz sama-sama tu, dia pakai baju, pakai jaket, pakai semua, jom kita pergi bawa orang nak cerita aku ustaz ni aku pandai. Tu kadang-kadang benda tu yang payah nak hilang daripada seorang ustaz, kan? Nak tunjuk terror ni, akhir sekali jadi teroris. Okey, sampai ke Mekah kita tawaf sa'i gunting. Daripada Malaysia tadi sampai ke, dulu Kelana Jaya, sekarang ke Sepang, tabung haji Sepang, nak tuju ke Mekah. Maka atas kapal terbang tu semua orang laki-laki pakai ihram. Pak cik tadi rupanya apabila dah dekat miqat dah, dia masih tak tukar pakai ihram juga. Orang, ada seorang mak Allah ni, dia ambil inisiatif lah, dia pergi, pak cik, kita dah lagi nak sampai miqat ni, kenapa tak pakai ihram lagi? Baru pak cik tu cerita, dia tak boleh tidur ni, kain ihram dia dah lebih besar. Sebab kita pergi Mekah ni, yang urus beg kita bukan kita, orang lain, anak kita. Sebab kadang-kadang sampai ke Mekah cari kunci pun tak jumpa, ni kan? Dulu apalagi pakai pukat, dulu pakai pukat, custom kat Mekah sana suruh buka, baru apa? Suruh buka, cari kunci tak jumpa, pukat satu kat mana tu, dia belah perang, tengok-tengok sama belacan dalam tu pun. Sekarang dilarang pakai pukat, sangkut, tak boleh naik conveyor ke terbang tu, suruh wrapping. Jadi pakcik kain ihram anak yang uruskan, dalam perut kapal terbang siapa nak pergi ambil? Siapa ada bawa kapal kain ihram spare? Kalau ada spare pun dalam beg besar juga. Tapi budak tadi pandai, dia pergi dengan kawan dia, ambil kain ihram atas dia, kawan dia satu bagi kat pakcik, dua helai, pakcik pergi tukar kat bilik air, kan? Dia sendiri dah pakai ihram bawah, selimut, kain selimut kapal terbang, kan? Tak kira lah berjalur pun, kan sunat je putih tu. Ni nak selesai masalah orang tua ni, tu nak cari yang macam tu payah. Kadang-kadang tengok, lantak kau lah, paling tidak mazhab apa tu, mazhab lain tu, ni kan? Okey, apa terbang kita kena niat ihram, betul tak? Yang nak buat haji tamattu' niat ihram umrah, yang nak buat haji ifrad niat ihram haji. Ada dua tu. Walaupun pergi dekat dengan wukuf pun tidak semua orang buat ifrad. Ada pula tukang cana pula tu, jangan ifrad susah. Kalau tanya dia, awak pernah buat ke susah? Dia pun jawab orang cerita lah. Okey, niat ihram sebelum melepasi qanun manazil. Banyak kes berlaku, terlepas baru niat, semua jadi masalah. Jadi saya pernah beritahu pada jemaah dalam taklimat, sekarang saya tak bertugas dah walaupun di Tanah Air. Dalam taklimat sebelum naik kapal terbang kita, sebelum gerak pergi ke airport, supaya jemaah niat ihram 4 jam setelah terbang. Takut terlajak. Jangan yakin memang perjanjian tabung haji dengan pihak penerbangan akan maklum sebelum sampai ke miqat. Tapi orang tu manusia, boleh tertidur, boleh terlena. Mic ni pun makhluk, boleh rusak dan sebagainya. Jadi sebab tu haji jangan terlalu bergantung kepada orang, kena yakin pada diri kita. 4 jam niat, lepas tu tidur, terlajak pun tak apa dah, kita ada niat. Okey, jangan terlalu berkira. Wallahu a'lam. Dah niat,
Sampai ke Mekah, amalannya sama. Nak doa masuk Mekah sama, pergi hotel, nak pergi tawaf. Pasal beza haji ifrad dengan haji tamattu' 4 saja beza. Pertama, niat ihram. Yang nak buat haji tamattu', niat umrah. Yang nak buat haji ifrad, niat ihram haji. Okay. Yang kedua, tawaf. Sampai ke Mekah, orang masuk ke Mekah dalam niat ihram umrah, tawaf umrah. Itu haji tamattu'. Orang masuk ke Mekah dalam ihram haji, disunatkan tawaf kudum. Tawaf serupa, syarat sah serupa, semua serupa. Okey. Cuma satu niat dia tawaf umrah, satu niat dia tawaf kudum. Sama, jalan sama-sama, tak ada masalah apa. Lepas tawaf, sa'i. Yang buat haji tamattu', sa'i umrah. Betul tak? Yang buat haji ifrad boleh sa'i haji. Boleh. Maknanya tak nak buat sekarang tak apa, nak buat lepas tawaf haji. Tapi sekarang sihat, kenapa postpone? Akan datang tak tahu lagi sihat tak sihat. Yang kata saya orang muda, pengalaman banyak mengajar, overconfident, melepasi takdir Tuhan. Yang bertugas sama saya, budak tabung haji muda lagi, balik pada Arafah Mina. Ustaz, nak pergi tawaf? Saya nak rehat dulu. Kita dah teruk kat sana 5 hari, berjaga, tidur tak cukup apa semua. Saya nak rehat dulu cukup, baru nak pergi tawaf. Takut sakit, apa banding nak kerja ni? Oh, saya nak pergi tawaf dah. Pergilah, awak orang muda lain. Itulah, dia pun pergi tawaf. Saya tidur, rehat. Malam kan pergi tawaf. Balik tawaf dia sekarang, badan makin panas, makin demam. 4 botol drip baru hilang. Muda tu. Dia ingat muda tak sakit. Ya kan? Confident sangat. Okey. Sa'i haji. Lepas sa'i haji, lepas sa'i, orang buat haji tamattu' boleh bercukur atau bergunting untuk dapat tahlul daripada ihram umrah. Okey. Yang buat haji ifrad tak boleh gunting, belum sampai masa untuk bergunting, maka sentiasa atau berkekalan dalam ihram. Itu beza dia. Niat tawaf, sa'i, gunting. Kan? Yang niat satu niat umrah, satu niat haji. Yang tawaf satu tawaf kudum, satu tawaf umrah. Yang sa'i satu sa'i haji, satu sa'i umrah. Yang gunting satu boleh gunting, satu tak boleh gunting. Okey. Tak boleh gunting rambutnya. Kena faham. Bukan tak boleh gunting rambut, tak boleh gunting rambut, tak boleh gunting rambutnya. Rambut orang boleh, rambut dia tak boleh. Okey. Okey. Selesai mereka haji tadi. Tiba-tiba ada orang berhalangan tak boleh selesai umrah. Sampai ke Mekah, buat contoh paling mudah wanita. Pasal halangan dia tu biasa kan. Sampai Mekah pelepup datang haid. Ni kan? Alamak, umrah tak habis lagi ni. Kita pergi 5 hari sebelum wukuf, kapal terbang akhir katakanlah. Tunggu bersih tak bersih, tunggu bersih tak bersih. Sampai 8 Zulhijjah, kita nak bergerak pergi ke Arafah. Okey. Maka orang tadi niat haji, dia panggil memasukkan ke haji ke dalam umrah, jadi dia haji qiran. Cuma kalau kita dah bayar dam, tak sembelih lagi dia bayar dah, kena pergi tukar dam tu, beritahu kita nak tukar dam qiran, bukan dam tamattu'. Sebab tu sebenarnya kalau boleh dam-dam ni tak usahlah cepat sangat bayar. Selepas haji baru bayar, confirm haji apa kita buat barulah bayar dam. Habis cerita tu dah selesai, jadilah haji qiran yang tadi, bercukur. Okey, dalam haji tahlul awal ada 2 cara untuk dapat tahlul awal. Sama ada melontar baru bercukur atau tawaf sa'i baru bercukur. Kalau dah tawaf sa'i baru bercukur, nak ambil yang tu, tawaf saja pasal sa'i dah buat. Tawaf haji tak buat lagi. Kita baru tawaf kudum kan. Okey, kita terus sikit. Nama-nama hari dalam ibadah haji ni tak ada apa-apa. Tak tahu pun sah haji. Yang ni cuma nak beritahu pasal istilah kita guna bila-bila. Pertama, dia panggil hari Tarwiyah. 8 Zulhijjah. Hari Nabi keluar daripada Mekah
pergi ke Mina, bermalam di Mina. 9 hari bulan pagi baru pergi ke Arafah. Okey, 8 hari bulan lah hari tarwiyah. Yang kedua, hari wukuf, iaitu 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Hari yang ketiga, hari nahar. Nahar tu korban. Inna a'tayna kal kautsar fasalli rabbika anhar. Okay. Iaitu 10 Zulhijjah. Bilakah mula boleh bergunting bagi haji? Ialah selepas tengah malam pada hari nahar. 10 Zulhijjah lah mana? Hari raya haji. Ya, kita sini 10 Zulhijjah tu raya haji. Okey. Yang keempat, hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13. Itu namanya hari tasyrik. Ni amalan haji ni, pergi berbulan. Nak buat kerja banyak ni je. Okey. Okey, tak ada apa-apa. Yep. Tidak pukul 12. Pukul 12 tu Mak Saleh yang ajar. Tu Haji Mak Saleh. Okey. Lepas tengah malam bermaksud separuh masa antara maghrib dengan subuh. Tu baru tengah malam. Maka sampai ke Mekah tabung haji sedia semua, dia edarkan kepada semua pengurusan haji, tengah malam tahun ni pukul berapa? Kan? Sebab dia akan bagi maghrib pukul berapa, subuh pukul berapa, separuh dia kat mana? Tengah malam. Tak sampai pukul 12 lah biasa, sebelah 40, begitulah lebih kurang. Okay. Keperluan peralatan ibadat untuk kita bawa pergi ke Arafah Mina ni. Peralatan ibadat ni saya buat berdasar pengalaman saya. Pertama, bawa Quran kalau nak ngaji Quran. Kalau rasa-rasa malas ngaji Quran, tak payah bawa. Senang. Quran sekarang ni bukan mesti bawa fizikal mushaf tu. Susah, bawa digital je lah. Telefon ada, telefon kan canggih. Sebab tu beli telefon canggih, orang kena canggih. Kalau telefon canggih, orang tak canggih, tak ada apa-apa. Okey. Quran. Zaman dulu banyak tak bawa Quran. Dulu kena bawa mushaf betul lah. Tak ada digital betul tu. Tak baca Quran dia. Tunggu orang tidur baru dia baca Quran, nak pinjam. Yang kedua, tasbih. Pasal apa tasbih? Kebanyakan kita wirid nak bilang. Tidak disuruh bilang pun, kita nak bilang supaya kita ada semangat, nak capai target. Tu je. Sebab kita ni kalau tak bilang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa tahu subhanallah balik, subhanallah, subhanallah. Tak ada nak capai target ni, tak ada dorongan. Okey? Boleh apa saja boleh bilang je. Ya kan? Okey. Saya suka tasbih biasa, tu biasalah, tak apa tu. Sejadah. Sejadah ni pasal apa kita pergi sana tempat berabuk, kita nak alas, nak sujud, nak semayang. Kita bukan pergi nak tanding ni, kita nak pergi ibadah. Oleh sebab itu bawa sejadah yang paling nipis. Sebab kita ni kadang-kadang nak pergi ibadah tapi bertanding semangat tu ada juga. Telekong baru nak tunjuk kau orang gaji pergi masjid baru beli telekong kan. Harap-harapan tanya, cantik lah you punya, beli kat mana? Tak, husband I pergi Padang pun. Okay, sejadah nipis je. Buku doa, sebab kita bukan kaki ngapal. Semua baca kat buku je. Jadi jangan lupa bawa. Buku doa ni biasa tabung haji, saya lupa nak bawa tadi. Tabung haji akan bagi free. 3 buku tahu saya tabung haji bagi free. Bagi mereka yang terpilih, 1 buku panduan ibadah haji dan umrah. Warna kuning tak salah saya. Yang kedua, buku doa. Okey. Buku doa dan zikir lah. Yang ketiga, buku perjalanan haji. Situ mungkin dia nak buat cadangan berapa lai bawa baju, berapa lai tu ini semua dalam buku tadi. Cuma masalah kita kadang-kadang buku dibagi cantik, akhir sekali buku tu cantik tak pernah rusak pasal tak pernah buka. Itu masalah.
Buku doa. Doa duha. Sekarang ni tabung haji kadang-kadang dapat sponsor tu. Dia beri satu buku tu himpunan semua kali. Dengan doa Yasin, dengan surah-surah pendek, dengan duha dan sebagainya. Kalau kita ada, kita siapkan awal. Jangan tunggu orang bagi sebab kita tak buat besok nanti. Tak semayang duha saya ni. Kenapa? Tabung haji tak bagi buku. Okay. Doa Yasin. Doa khatam Quran. Saya jumpa seorang pakcik datang jumpa saya, ustaz, saya ada 3 kali khatam. Tapi tak boleh baca doa. Kenapa? Tak bawa doa. Kat Mekah dia jual Quran, dia tak jual doa. Tak ada. Okey, tak apa tu haji. Untuk tu haji boleh saya tolong seorang je, tapi kalau banyak panas handphone apa ni komputer, saya print bagi kat dia. Tu haji nak pendek ke panjang? Pendek 2 muka surat, panjang 9 muka surat. Gitu kat dia. Panjang ustaz? Tak apa. Tapi syarat apa? Tu haji doakan juga saya ya. Saja bergurau jelah. Mana ada orang tak bawa doa tapi tak doa lah kan. Tak apalah. Doa Melayu. Keperluan harian. Ini pun tak ada juga dalam mana-mana buku. Pertama, plastik sampah. Jangan lupa. Pasal apa? Di Arafah Mina ni kemungkinan banjir, kemungkinan banyak berlaku. Kena ingat, di Arafah Mina masyair dipanggil, mulai daripada 8 Zulhijjah sampai 13 ni, kita dilarang membasuh baju. Pasal bilik air banyak tu orang ramai ni. Okey, dilarang basuh. Oleh sebab itu, bawa beg plastik sampah tadi, sekurang-kurang nak isi baju kotor nak balik basuh kat Mekah. Saya pernah satu masa tak mandi sunat ihram 8 Zulhijjah, balik-balik mandi semula kat Mekah 13 Zulhijjah. Betul lah musim sejuk pun. Ramai sangat orang nak queue pergi mandi. Plastik sampah, keperluan dia pertama nak isi pakaian kotor, yang kedua nak bungkus beg kalau hujan berlaku. Banjir berlaku. Banyak keperluan dia. Sekarang orang tak tahu. Satu kali kursus haji perdana. Masa tu tabung haji wilayah buat di Putrajaya. Saya jadi ketua fasilitator masa itulah. Rumah saya pergi haji tahun 2005 ni. Saya kata bawa beg plastik sampah nak pergi ke Putrajaya. Bawa juga. Bawa. Pasal apa awak tak tahu lagi hujan tak hujan. Kalau sampai Putrajaya, waktu tu kita tidur dalam kemah. Putrajaya waktu tu dia tak reti sangat duit-duit ni. Masa itulah perbadanan tapi tak reti sangat duit. Jadi kita boleh pasang kemah depan Masjid Putra tu, tidur dalam kemah lah, macam dekat Mekah betul. Sekarang dilarang, tercabut pada rumput dia kena bayar. Tak apalah nak macam mana. Betulan bawa rumah saya pun nak pergi sembahyang Zuhur ni. Ambil beg plastik sampah, buku beg dulu, takut hujan. Rumah saya tanyalah siapa-siapa nak beg plastik sampah. Orang tak tahu. Tak ada siapa nak. Tengok, diam je. Tengah semayang hujan turun. Tu hujan lepas semayang berlari semua masuk dari kemah tu nak tutup beg ni. Nak balik besok, hari ni pakai yang basah kang. Kak, ada lagi tak plastik? Bagi sekejap dia habis. Tu kat sini baru, saya kata tu kat sini baru, kat Mekah lagi lah. Kat Arafah Mina lagi orang tak tahu. 2009, kebetulan saya pun tak tahu cuaca, tak tengok saya betulan ramalan cuaca. Saya ceramah. Dia panggil ceramah sebelum pergi ke Arafah. Persiapan masyair. Tuan-tuan jangan lupa bawa beg plastik sampah. Saya tahu ada yang tak bawa ni pasal tak tahu pun. Tak ada orang mengajar pergi Arafah bawa beg plastik sampah. Ustaz Safawi Bengon seorang yang mengajar. Kalau tuan-tuan tak ada, takut hujan. Saya pengalaman 4 kali banjir di Arafah Mina ni. Jadi tuan-tuan nak taruh beg tuan-tuan kat mana? Duduk 4 hari kat sana. Kalau beg tu basah, semua pakaian basah, kurap kita balik haji. Habis nak beli kat mana? Ben Daud ada. Tu Ben Daud ya ada.
Ben Daud ada apa semua. Kalau tak ada, cakap dengan Bangla yang cuci hotel ni. Tak tolong dia belikan kau macam mana tu pulang. Bangla jual lah yang besar macam plastik mayat tu. Kan? Oh, Seria satu dia jual. Yes, apa? Pasir kecil. Untuk apa? Kalau yang biasa kita nak ke masjid kan taruh kahak. Ini kita nak taruh batu melontar. Saya lain. Saya menguruskan benda tu, mengurus betul-betul. Sebelum datang, sebelum pergi saya dah urus batu, gini semua. Nanti kita cerita pengalaman tu. Nak taruh batu melontar, nak pergi. Taruh plastik kecil-kecil. Jangan bawa satu untang cantik. Tali. Ni tak payah beli kat Malaysia ni, beli kat Mekah semua. Tali orang ikat beg tu, satu gulung 3 riyal. Apa tujuan dia? Tujuan pertama, kalau banjir berlaku di Arafah tak boleh buat apa, dia punya permanent tidak. Sekarang permanent di Arafah pun dah pakai besi. Okey? Kalau di Mina kita boleh gantung beg kita. Hujan, air masuk, kita gantunglah beg kita. Nak tak kat mana? Dia alang dia tu besi. Permanent kemah di Mina. Kalau tidak, mungkin kita boleh ikat tiang ke tiang untuk ampai tower. Yang lain tak payah, tower je. Pasal tower ni pergi bilik air lembab. Okey? Cuma semua peralatan yang kita bawa ni kena ingat, sampai ke Mekah dia jadi public punya, bukan kita punya. Saya bertugas sampai saya ikat tali. Ustaz bawa tali, bawa takut banjir ke apa semua. Oh, tak terfikirlah kita Ustaz, dia kata. Takut tahu kita. Numpang Ustaz, numpang. Last sekali semua orang punya, tinggal kita stoik ujung je. Kena rida. Ni di Mekah. Kan? Tu tali. Sorry. Tikar. Jemaah haji biasa dibagi oleh tabung haji yang muassasah. Kalau tak ada, kat Mekah dia jual 10 riyal segulung tikar plastik. Sebab kapet yang ada kat sana tu buka tahun lepas, gulung lepas haji, buka balik tahun ni. Kan? Jadi gatal, kena alas lah. Tikar tu plastik. Kena bawa juga kantong, sebab nanti plastik tu gatal juga. Berpeluh. Bantal kecil kalau nak tidur lah. Okey, bantal baby. Saya bawa bantal angin. Yang dulu kan ada kita naik kapal terbang. Dulu tak ada tiup dulu. Tiup kan. Letak situ dia pun berjalan cong. Atas plastik. Sangkut kat dinding. Berhenti dinding tak apa, berhenti situ. Bantal pun sama. Kita pergi kencing, tandas, balik-balik bawah kepala orang. Dahlah dengkung macam sembelih lembu kan. Tak sampai hati nak minta last kali kita biarlah dia tidur atas siku kalau maaf kan. Payung bagi laki-laki khususnya payung. Beli kat Mekah payung murah. Paling mahal 10 riyal. Balik Malaysia jangan bawa balik, buang je. Beratkan kapal terbang tak pasal-pasal. Pasal apa payung ni? Ni kita belajar. Orang perempuan dalam ihram dia boleh tutup kepala. Kena tutup kan? Laki-laki mana boleh? Semasa berada di Muzdalifah, mungkin 4 jam, mungkin berapa jam kita tak tahu, kepala tidak tutup, atas tak ada kemah. Bon jantan luruh, hidung berair. Itu perlu payung. Kalau saya jadi jemaah senang. Bentang tikar di Muzdalifah ni. Okey, letak, buka payung letak. Tidur masuklah kepala bawah payung. Kan barulah kita selamat daripada embun. Di Muzdalifah tu dia tak ada kemah. Dia ada kayu pancang je. Nombor 40, mana KT 40 dan dia. Nombor KT kita. Duduklah berimpun dekat situ. Okey. Payung. Juga perlu payung ni di Arafah semasa khutbah Arafah. Okey.
Di Arafah ni kemah dia buat, kemudian ada satu kemah dijadikan musalla, dijadikan tempat semayang. Isi paling kuat pun dan 300 orang. Jamaah ada 2,500. Tahun baru ni 3,000 orang satu maktab. Jadi yang lain-lain duduk tengah panah. Nak dengar khutbah macam mana? Buka payung. Nak semayang tutup. Barulah semayangnya panah. Tak apalah sekejap je. Kan? Kolej kena bawa juga. Tak payah bawa kat Malaysia, mahal. Beli kat sana yang besi tu 3 rial, 5 rial paling mahal. Paling mahal pun 10 lah kata. Tak pernah lagi saya jumpa 10 rial. Sebab kita nak guna sekejap. Di Arafah Mina khususnya di Mina lah ni, di Arafah sekejap. Pertama di Mina ni kita boleh mandi. Di Arafah tak boleh mandi. Tak dibenarkan. Di Mina dibenarkan mandi. Nak pergi bilik mandi, nak kena bawa beruh gigi, obat gigi dan sebagainya. Kalau tak ada kolej tadi, dia taruh dalam plastik, sabun. 2 hari sabun pun dah kena air lembek semuanya. Jeruk air kan. Bawa beruh gigi, tak bawa kolej tadi. Gonyok-gonyok gigi ke segi, nak tak kat mana? Tak kat tepi. Dinding kat sana bukan rapat sangat. Mungkin orang kencing sebelah sana. Mocik kat sini lah sekali kita gosok gigi masin. Gigit. Tengah berak, terlepas belum masuk dah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bawa kolej itu masuk ubat gigi, masuk sabun mandi, masuk. Lepas pada masa tu balik duduk kat kemah masing-masing tu, sabun kena bawa. Letaklah tepi sana dalam plastik ke apa semua, biar terbuka angin kering lah. Kolej tadi basuh-basuh, nak buat apa? Kadang-kadang dia bagi mi Maggi. Indomie dia bagi kat sana. Muasasah punya cerita ni. Okay, kadang-kadang dia bagi mi dalam plastik, bukan dalam cup. Kan? Yang ada kat sana pula cawan ni, cawan plastik tu. Nak ramah-ramah tak muat. Takkan ambil Maggi ramah-ramah pun masuk mulut, ambil air, ambil telan kan? Masuk dalam tu, boleh pergi ambil air panas. Boleh makan. Sudu garpu. Sampai ke sana dia bagi juga tapi plastik. Bawa lah besi tu, tak mudah patah. Pisau buah, kalau saya gimana pun saya bawa pisau buah ni. Pasal kita nak ganti, kita tak banyak makan sayur sana. Kena ganti banyak makan buah. Supaya penghadaman baik dan sebagainya. Extension wire. Kan kita kaki handphone. Nak cas kat mana? Di Arafah payah nak cari punca pasal ada satu punca kat surau je. Di Mina tiap-tiap tiang ada 3 pin ke atas. Satu. Jadi bawa extension tu, kalau 3 geng 3 tu, cucuk boleh 3 orang kat bawah ni. Kadang-kadang cucuk 2 orang pakai, 1 kosong, sambung lagi. Bersama-bersama. Ramai kan handphone semua sekarang. Power bank, beli power bank yang kuat betul. Saya beli tahun berapa sampai sekarang. Tapi zaman tu power bank saja harga 400. Sampai sekarang saya pakai ni, setakat nak cas telefon saya tu 3 telefon pun boleh cas. Pasal kita kaki cakap kan. Saya pula di Arafah. Sebelum wukuf saya telefon mak saya dulu, arwah mak saya dulu. Mak, sekejap lagi kami nak wukuf ni mak. Doakan supaya saya dapat haji mabrur sebagainya lah. Lepas tu mak nak pesan apa, nak doa apa? Mak nak apa? Ikutlah, dia kata kan. Okey. Sama lah juga ni. Charger mesti kena bawa. Accessory wire pun sama. Silat-silat langkah, hak telefon kita kat tepi, telefon orang masuk. Tu kena sabar kat sana. Orang yang tak beradab sangat ramai di sana. Penting diri. Dia tak kira siapa punya ni. Penuh dah ni, dia pun cabut. Padahal yang punya tu. Charger, bawa lah. Biasalah tu. Lampu suluh atau sebarang benda yang boleh dijadikan lampu suluh. Dari segi logik akal manusia, kita tak perlu dah lampu suluh pasal semua pakai elektrisiti yang spotlight kat sana tu. Besar macam highway tu. Tapi kena ingat, kita belajar tauhid. Makhluk ini tertakluk kepada binasa. Maka dia boleh, current blackout boleh berlaku bila-bila masa.
Saya pengalaman tahun 2009, sampai di Arafah banjir. Jamaah saya dah beritahu suruh bawa plastik apa semua, alhamdulillah. Semua boleh tidur. Dia kata jangan bawa satu, bawa lebih. Satu beralas belakang, satu taruh beg. Sampai maktab sebelah tanya jemaah saya, awak tahu kena hujan semua bawa plastik? Ustaz ceramah semalam suruh bawa. Oh, tu sebab tu orang sana pun dengar, ustaz dia hebat kasyaf, boleh tahu tu nak hujan. Kawan kita kan asal ustaz kan, tok dukung pun ustaz, anak tak berhenti menangis pun cari ustaz. Tengok-tengok ada tungau kat pusat, memang tak berhenti lah menangis kan. Jadi hujan dia stop karan, pasal karan ni sambung bawah kapek ni, berkemah ke kemah, tinggallah lampu jalan. Lagi kencing macam mana? Berapa dan gelap. Orang tak tahan kencing, dia numpang je lah. Hujan dia pun cerek kat sini kan, atas pasir. Esok, tengah hari esok dah tak hujan, kering, bangunlah hancing. Orang bersibuk, hancing apa ni, hancing apa ni? Dia pun jawab lah, ni air kecil unta lah ni kan. Hari Tarwiyah, yang ni pada 8 hari bulan Zulhijjah. Okey. Bersiap-siap untuk pergi ke Arafah. Okey, hari itu persiapan nak pergi ke Arafah. Seminggu sebelum itu, tabung haji dan juga pihak pengurusan haji lah akan buat taklimat masyair dipanggil. Berapa nak bergerak, siapa turun dulu apa semua. Taklimat dah. Di mana taklimat masyair itu jangan tak pergi. Kita banyak tertinggal maklumat nanti. Bagi haji ifrad tidak ada perkara baru kecuali disunatkan mandi. Orang buat kerja haji ifrad dah dalam ihram haji. Maka tidak ada benda-benda lain kecuali dia disunatkan mandi saja. Mandi biasalah sebelum pergi. Begitu juga orang yang haji qiran. Haji qiran pun sama juga, dia dah dalam ihram haji. Mana tidak ada benda lain yang boleh dia buat. Mereka yang mengerjakan haji tamattu' ni pertama melakukan amalan sunat sebelum berihram. Sebelum tu lagi tengok apa amalan sunat yang perlu dia buat, potong kuku dan sebagainya sebelum berihram. Kan amalan sunat sebelum berihram, seperti potong kuku, cukur bulu-bulu, bulu ketiak, bulu ari-ari, cukur anda misai, memendekkan rambut jika perlu, mandi sunat ihram. Okey, mandi sunat ihram, berpakai-pakai ihram pada 8 dari bulan tu. Kemudian solat sunat ihram. Sebelum kita bergerak lagi solat sunat ihram, barulah niat ihram haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja kemudian niat ihram haji. Bila nak niat ihram haji ni? Bergantung kepada taklimat. Tapi saya kadang-kadang risau, ada di antara guru agama yang tak ada pengalaman. Dia baru pergi, tak boleh nak kata kat dia lah, pengalaman ni ada bila banyak kali bertugas. Orang baru bertugas, sebab tu tabah haji biasa dia pairkan, kalau ustaz ni baru, ustazah orang lama. Kalau ustazah orang baru, ustaz orang lama, supaya dapat apa ni, belajar. Kalau saya senang, ada dua keadaan. Apabila kita dipanggil untuk naik bas, kita niat. Atau paling lambat duduk atas bas sebelum gerak niat. Kami dulu sebelum hari Tarwiyah ni kita bincang dengan sahabat tabung haji. Kalau pergi muassasah, tiap-tiap maktab akan ada satu grup yang dilantik jadi sahabat tabung haji sukarelawan. Okey. Sahabat tabung haji ni minta bantu menguruskan jemaah naik bas, dan kita pesan kepada tabung haji jangan lupa pesan kepada jemaah sebelum bas bergerak niat haji. Itu di antara lah, tapi tidak semua berlaku lah, kan? Tahun baru ni lagi pelik. Jemaah haji 3,000 orang satu maktab, belum pernah berlaku. Zaman saya dulu paling banyak 2,500. Menyebabkan bas naik yang perempuan-perempuan saja, yang laki-laki saja. Jumpa kat sana.
Orang muda-muda tak kisahlah, orang tua jadi masalah. Okay. Tapi nak macam mana? Itulah pengurusan fikir yang paling baik. Saya pun banyak maklumat yang saya dapat kadang-kadang, ada ustaz baru ni dia tak mahir bab ni kan. Dia tak apa. Yang penting saya nak pesan, niat haji jangan taruh syarat. Jangan niat bersyarat untuk niat haji. Takut tak dapat haji. Saya ada pengalaman tahun 2009. Seorang ustaz telefon saya, ustaz, jemaah saya dia niat haji bersyarat. Ni selepas balik haji ni, selepas balik daripada Arafah. Perempuan tadi niat bersyarat, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, jika datang keuzuran padaku maka menjadi halal aku dengannya. Dia pun pergilah wukuf di Arafah. Habis wukuf Muzdalifah, pukul 3 pagi Muzdalifah datang haid. Haid itu halangan, maka hancur semua yang dia niat, wukuf dan sebagainya hancur, tak dapat haji. Kita balik muzakarah, balik bincang balik di Malaysia. Lepas tu putusan pesan kepada guru agama mengajar haji, beritahu jemaah jangan niat haji bersyarat. Umrah tak apa, boleh ulang balik. Haji kalau tak sah tu tahun depan dah pula. Macam mana nak pergi tu? Kota lagi apa semua lagi, wallahu a'lam. Okey. Jadi paling lambat atas bas sebelum bas bergerak niat bersyarat. Niat haji. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji, kadang-kadang jadi cerita lucu. Seorang ni bekas tentera, dia cergas, jadi lantik dia jadi sahabat tabung haji. Dia aktif naik tabas, tuan-tuan, puan-puan jangan lupa niat haji dulu sebelum bas bergerak. Dah, jalan. Last kali dia yang tak niat. Besok pagi di Arafah, aku jumpa ustaz. Aduh, nak macam mana dia berlaku? Ada apa? Saya bertugas 10 bas saya jaga. Naik supaya orang niat. Lah kali saya tak niat. Kata rezeki lah tu. Rezeki apa? Rezeki nak dapat pahala pasal kena bayar dam seekor kambing. Niat di Arafah sekarang sah, tapi dam lah seekor kambing. Dapat pahala sedekah seekor kambing. Kalau tak kerana tu, bila nak sedekah seekor kambing? Okey. Niat ihram haji tersebut dilakukan di hotel di Mekah. Paling lambat tidak lepas sempadan Mekah. Okey. Haji tamattu. Okey. Berlepaslah kita ke Arafah ikut giliran. Ni kena patuh. Yang ni yang tak ada. Masalah disiplin daripada dulu sampai sekarang memang payah. Disiplin memang payah. Kita sendiri pun berdepan dengan perkara yang sama. Biasanya saya pernah satu masa, okey, kita ada 10 tingkat hotel tu. Okey, tingkat 1 turun dulu. Tingkat 2 standby, tingkat 2 turun, tingkat 3 standby, begitulah seterusnya. Tingkat 5 turun, tingkat 6 standby, tingkat 7 dah turun. Turun. Pakcik, tingkat berapa ni? 7. Pada turun, ada orang suruh turun. Dah suara hantu bunyi dah. Ada-ada je, tiap-tiap tahun mesti berlaku. Yang demikian. Okey, habis tu hari tarawih, berlepas kita ke Arafah. Okey.